طيب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih lagi panjangkan umur kita, panjangkan nafas-nafas kita, dan masih lagi limpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita. Dan insya-Allah malam ini kita sambung pengajian atau majlis yang ke-13 bagi mempelajari kitab At-Taqirat As-Saniyah fi Halli Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu taala, yang menghuraikan Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi ulumihima wa ulumi masyayikhina wa ulumi ulama'ina fid daraini amin. Jadi malam ini kita masih lagi bicarakan pada perbahasan tentang hadis hasan. Pada perbahasan yang lepas, majlis yang lepas, telah kita huraikan tentang nazam hadis hasan, iaitu bahagian yang kedua setelah kita membincangkan tentang hadis sahih, yang mana nazim membacakan nazamnya dengan menyebut wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahihish taharat. Baik, juga telah kita huraikan pada pengajian lepas tentang ta'rif yang disebut oleh nazim, itu mengikuti atau menuruti akan Imam Al-Khattabi dalam pentakrifan hadis hasan, iaitu ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu dan juga kita huraikan juga tentang had al-jami', ta'rif yang jami' tentang hadis hasan, dan juga bagaimana kita mengetahui syarat-syarat bagi hadis hasan, iaitu ada 5 berkongsi seperti hadis sahih, berbeza pada dhabit perawi hadis hasan lebih rendah daripada dhabit perawi hadis sahih. Dan juga telah kita lihat akan contoh hadis hasan li zatih, iaitu hadis yang diriwayatkan dengan jalan Muhammad bin Amru bin Al-Qamah sehingga sampai kepada Abi Salamah, sampai kepada Abi Hurairah, yang mana darjatnya adalah hadis hasan li zatih, dan hadis ini juga boleh diangkat darjat kepada hadis sahih li ghairih. Jadi sambungan daripada perbahasan itu, pada malam ini kita akan sambung perbahasan tentang hadis hasan li ghairih. Kita dah bincang sebelum ini hadis hasan li zatih, maka malam ini kita akan sambung pada perbahasan hadis hasan li ghairih. Jadi sebelum kita memulakan bacaan pada kitab At-Taqirat Saniyah ini, mari kita ulang hafazan bagi nazam ataupun bait Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini daripada awal sehingga sampai kepada bait yang ke-5. Sama-sama mari kita membacanya. Mudah-mudahan kita mengulang dan menghafaznya. Mudah-mudahan mendapat sedikit kunci ilmu tentang ilmu mustalah hadis. Baik. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhimi naqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Baik, itu 5 bait nazam yang telah kita bacakan. Yang nazam yang terakhir tadi bait yang ke-5,
berkenaan dengan hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijalu la kas-sahih ishtaharat. Baik. Jadi kita lihat apa kata syarih, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala dalam menghuraikan tentang hadis hasan li ghairih. Baik. Qala asy-syarih rahimahullahu taala wa amma al-hasanu li ghairih wa amma al-hasanu li ghairih fahuwa ma fi isnadihi masturun lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Panjang ni. Ghaira annahu lam yakun mughaffalan wala kathira al-khata'i fima yarwihi wala muttahaman bil kadhibi wala yunsabu ila mufassiqin akhar wa tuqawwa bi mutabi'in aw syahidin. Baik. Kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala, saya terjemahkan dahulu, adapun hadis hasan li ghairih, maka ia, yakni ta'rif hadis hasan li ghairih ialah hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang mastur, yang tidak benar atau yang belum dipastikan keahliannya oleh para, dalam pengriwayatannya oleh para ulama hadis. Ghaira annahu, dan hadis ini juga ataupun perawi yang mastur ini, ghaira annahu lam yakun mughaffalan, iaitu tidaklah perawi yang mastur ini termasuk ataupun menjadi perawi yang mughaffalan, yang lupa, yang lalai dalam pengriwayatan hadis. Wala kathiral khata'i, dan juga tidak banyak melakukan kesalahan fima yarwihi, dalam pengriwayatannya. Wala muttahaman, dan tidaklah dituhmah. Mana perawi yang mastur tadi atau perawi yang dalam hadis hasan li ghairi ini tidaklah dituhmah. Ini perawi dalam sanad hadis hasan li ghairi ini tidak juga dituhmah ataupun dituduh dengan dusta bil kadzib. Wala yunsabu ila mufassiqin akhar, dan tidak dinisbahkan ataupun tidaklah disandarkan kepada sebarang perkara-perkara yang fasik yang lain selain daripada mendustakan kepada hadis. Dan juga hadis ini, hadis hasan li ghairi ini dikuatkan wa taqawwa, dan dia menjadi kuat dengan sebab adanya mutabi' dan juga syahid. Nanti saya akan jelaskan tentang ta'rif mutabi' dan syahid nanti insya-Allah. Adanya mutabi', adanya hadis yang menyokong, mutabi' yang menyokong, iaitu muwafaqah, mutabi' ataupun yang sama pengriwayatannya, dan juga dari segi makna lah, ataupun syahid, ataupun adanya hadis yang menjadi syahid, yang menjadi hujjah ataupun saksi kepada hadis yang diriwayatkan tadi. Nanti detailnya, takrifnya saya akan jelaskan di bawah nanti insya-Allah. Baik, maka hadis itu dikuatkan dengan jalan lain, sama ada dengan cara mutabi' ataupun syahid. Adanya pengriwayatan yang muwafaqah, yang sama dengannya, dan juga adanya pengriwayatan yang lain tetapi maknanya sama dengan pengriwayatan hadis tadi. Itu panggil syahid. Baik. Jadi kita lihat huraian bagi memahami maksud syarih tadi. Maka kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala, disebut wa ammal hasanu li ghairih. Maka setelah beliau menyebut tentang hadis hasan li zatih dalam perbahasan sebelum ini, maka didatangkan pula perbahasan yang berkait dengan jenis hadis hasan. Maka hadis hasan ada dua nau'an, ada dua jenis. Sebenarnya hadis sahih pun ada dua jenis, sahih li zatih dan sahih li ghairih. Maka hadis hasan li zatih juga ada dua jenis, hasan li zatih, hasan yang kuat pada zatnya, dan juga hadis hasan li ghairih, yang menjadi hasan disebabkan ada sebab lain, ada sebab jalur lain yang menyokongnya, yang menyokongkan pengriwayatan hadis tersebut. Maka dia adalah jenis yang kedua dalam perbahasan hadis hasan. Selepas bincang hadis hasan li zatih, kita akan bincang tentang hadis hasan
li ghairi. Dia menjadi hasan disebabkan ada faktor lain, ada sebab lain yang membuatkan dia diangkat menjadi hadis hasan li ghairi. Asalnya adalah hadis dhaif, tapi disebabkan dia dikuat, disokong, dibantu dengan jalur sanad yang lain, maka hadis yang dhaif tadi diangkat menjadi hadis hasan li ghairi. Baik. Jadi telah kita bincang sebelum ini tentang takrif hadis hasan li zatih, yang mana saya telah sebutkan dalam majlis yang lepas. Juga terdapat perbezaan pendapat para ulama, ada khilaf para ulama dalam mentakrifkan hadis hasan ini. Ada takrif Imam Khattabi, ada takrif Imam Tirmizi. Imam Khattabi lebih menjurus kepada hadis hasan, takrif hadis hasan li zatih. Kata Syekh Ibn Salah, dan juga kata Syekh Dr. Muhammad Abu Syahban dalam kitab Al-Wasit. Maka takrif hadis hasan yang dibuat oleh Imam Khattabi itu, maka ia merangkumi hadis hasan li zatih sahaja, ma'urifa makhrajuhu wa washtahara rijaluh. Adapun pentakrifan yang dibuat oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, maka ia memfokuskan kepada hadis hasan li ghairi. Ini yang kita nak tengok nanti. Maka hadis hasan li zatih telah kita bincang pada perbahasan yang lepas, dan Imam Ibn Salah menggabungkan pentakrifan Imam Khattabi yang menjurus kepada hadis hasan li zatih, dan juga menggabungkan takrif hadis hasan menurut Imam Tirmizi, itu membawa kepada jenis hadis hasan li ghairi, yang beliau menyebut hadis hasan li zatih ini sebagai hadis yang mana perawinya minal masyhurin bis-sidqi wal amanah, yang mana perawi hadis hasan ini masyhur dengan as-sidq, benar, dan juga amanah. Dan juga walaupun tidaklah sampai ke darjat hadis sahih dari segi hafazan dan juga itqan, dan juga tidak termasuk dalam hadis yang mungkar, ini tidak berlaku syaz dan juga tidak berlakunya illah. Jadi ini pentakrifan hadis hasan li zatih menurut Imam Ibn Salah, ataupun yang ditakrifkan oleh para ulama mutakhir sampai kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang beliau naqalkan dalam kitab Nukhbah ataupun Nuzhatun Nazar, yang mana hadis hasan li zatih ialah hadis yang mattasala sanadu, hadis yang bersambung sanadnya, dinaqalkan daripada perawi yang adil dan dhabit, iaitu dhabit yang lebih ringan daripada dhabit hadis sahih, dan selamat wasalima min syudzuzin wa illatin qadihah, selamat daripada syadz, berlakunya hadis yang syadz, dan juga selamat daripada berlakunya illah pada sanad ataupun matan hadis tersebut. Baik, itu adalah hadis hasan li zatih, telah kita bincangkan pada perbahasan yang lepas. Ada syarat dia yang 5. Ittisalus sanad, bersambung sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit tetapi lebih rendah, lebih ringan dhabitnya daripada hadis sahih, selamat daripada syuzuz, dan selamat daripada berlakunya illah. Lalu kata Syekh Hasan Mashhad rahimahullahu taala, fahuwa wa amma al-hasanu li ghairi fahuwa, maka bermulalah takrif hadis hasan li ghairi, yang mana kata beliau fahuwa ay al-hadis al-hasan li ghairi, maka takrifnya ialah ma disebut ma fi isnadihi, ma yakni hadis, fi isnadihi masturun, di mana terdapat pada sanadnya akan perawi yang mastur, terdapat pada sanadnya perawi yang mastur. Ini satu perbahasan dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu mengkritik dan mentazkiyah, menyokong ataupun mentausikkan, menthiqahkan perawi-perawi hadis. Okey, perbahasan mastur ini adalah satu cabang daripada jenis al-majhul. Dipanggil perawi yang rawi al-majhul, perawi yang majhul, yang tak diketahui. Majhul, mastur dari segi bahasa, yang makhfi, yang tersembunyi, yang tak diketahui keadilannya, tak diketahui adakah dia adil dan juga dhabit dalam pengriwayatan hadis. Nanti saya akan jelaskan pentakrifan mengikut istilah para ulama hadis. Baik. Jadi perbahasan mastur ini termasuk dalam perbahasan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil salah satu cabang
salah satu cabang daripada perbahasan ilmu ulumil hadis. Maka cabangnya antaranya adalah ilmu mustalah hadis. Antaranya juga adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil. Yang mana ilmu jarh ini, kata para dari segi bahasa, bermaksud at-ta'thir, memberi kesan kepada jisim. Al-ta'thiru fil jismi bisilahin, memberi kesan kepada anggota badan jasmani dengan anggota, dengan senjata. Makna melukai, jarh, melukai pada tubuh badan. Dari segi makna lughahlah, bahasa, ataupun dari segi istilah, at-ta'nu fil rawi bima yukhil bi'adalatihi aw dhabtihi, iaitu kita mengkritik perawi-perawi hadis. Ini para ulama mengkritik perawi-perawi hadis yang boleh yukhil, yang boleh mengurangkan akan keadilan perawi tadi, ataupun boleh mengurangkan kedhabitan, martabat keadilan dan martabat kedhabitan dia. Dengan kritikan para ulama itu boleh menjejaskan keadilan dan kedhabitan seorang perawi itu. Maka di sana ada tokoh-tokoh ulama yang mengkritik, tokoh-tokoh ulama yang mengkritik tajrih dan juga ta'dil, yang mentakdilkan, mensiqahkan para perawi-perawi hadis yang memang siqah dalam menyebut tajrih dan juga ta'dilnya. Jadi itu maksud al-jarhu. Adapun at-ta'dil, perbahasan tentang at-ta'dil ini dari segi bahasa bermaksud at-taswiyah. Kita membuat satu taswiyah, menyamakan, taswiyah, menyamakan, meluruskan, taqwim, membetulkan sesuatu. Wa muwazanatuhu bighairih, kita cuba muwazanahkan, membuat perbandingan dengan selainnya. Maka ta'dil ataupun kita membetulkan, luruskan. Maka dari segi istilahnya bermaksud tazkiyatur rawi bi annahu adlun aw dhabitun, iaitu para ulama tazkiyah, memuji akan perawi itu dengan menyatakan perawi itu sebagai adil ataupun thiqah ataupun dhabit, sebagai dhabit ataupun hafiz, dhabit ataupun hafiz. Jadi itu adalah tazkiyah. Pujian para ulama itu adalah untuk menjelaskan perihal perawi-perawi hadis. Maka dengan adanya para ulama yang membicarakan tentang kritikan dan juga memuji tadi, bukan sudut mengkritik untuk menjatuhkan maruah, tidak, tapi untuk menjelaskan hal sebenar perawi tadi yang melaporkan hadis-hadis tadi, supaya diketahui darjatnya dalam pengriwayatan hadis, supaya ditentukan martabat dan kedudukan sesuatu hadis tersebut. Nah, ini fungsi ilmu al-jarhu wa ta'dil. Baik. Jadi bila bincang tentang perbahasan mastur tadi, yang merupakan salah satu cabang daripada majhul yang dia terdapat dalam perbahasan ilmu jarh wa ta'dil, maka para ulama menyebut bahawa majhul ini ialah man rawa anhu wahidun wa lam yuwaththaq fa huwa majhul. Itu seorang yang meriwayatkan suatu hadis daripada wahidun, daripada seorang perawi hadis yang tidak ditausikkan, yang tidak dinyatakan tentang halnya thiqah ataupun tidak, maka ia adalah perawi yang majhul. Mana perawi ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi hadis saja. Mana ada seorang perawi saja yang meriwayatkan hadis daripada dia. Dan pula tak ada ulama yang mentausikkan, yang menthiqahkan perawi tadi, yang diambil riwayatnya tadi seorang tadi ni. Maka dipanggil majhul. Dan barang siapa yang meriwayatkan man rawa anhu isnani, sekali seorang perawi itu diriwayatkan daripadanya dua orang perawi, fasa'idan dan ke atas, walam yuwaththaq, dan juga tidak ditausikkan, tidak dinyatakan perawi itu thiqah ataupun tidak. Seorang perawi diambil hadisnya oleh dua orang perawi yang lain, yang perawi ini tidak juga diketahui dithiqahkan ataupun tidak. Perawi ini diriwayatkan oleh dua orang perawi. Maka dua orang perawi ini meriwayatkan daripada hadis seorang perawi ini, yang seorang perawi ini tidak diketahui adakah dia ini dithiqahkan ataupun tidak oleh para ulama al-mu'addilin ataupun ulama jarh wa ta'dil. Baik. Jadi kata para ulama, kata Syekh Abdullah Sirajuddin
dalam kitab Syarah Manzum Baiquniah juga mengatakan, maka mastur di sini maka dia adalah sebagai adlul zahir khafiyul batin, sebagai adil pada zahirnya tetapi tersembunyi pada batinnya. Adakah dia ni batinnya ini adil ataupun tidak, ataupun dhabit ataupun tidak, maka dia tak diketahui. Ataupun dengan ungkapan yang juga para ulama menyebut, qala ba'dhum huwa alladhi lam tatahaqqaq adalatuhu ay bi ta'dilil mu'addilin wa lam yadhhar fisquhu, iaitu perawi yang tidak ataupun yang belum ditahqiq, yang belum dipastikan keadilannya oleh yang tidak pasti akan keadilannya ataupun tidak dipastikan keadilannya oleh muaddil, oleh ulama yang mentakdilkan perawi-perawi hadis ini, walaupun tidak terzahir padanya fasik. Mungkin dia ni tak terzahir dia ni melakukan penustaan kepada Nabi, tapi tak ditausikkan, tak ada ucapan daripada ulama jarh wa ta'dil yang menthiqahkan dia. Maka dia menjadi rawi yang mastur. Baik. Dan juga berkata Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 902 Hijrah, beliau menyebut al-masturu huwa man lam yunqal fihi jarhun wa ta'dilun, iaitu mastur ialah perawi-perawi yang tidak dinakalkan mengenainya, dinakalkan padanya tentang jarhun wa ta'dil. Jarah pun tidak dikritik pun tidak dikatakan dia sebagai dhaif, dia sebagai si' al-hifzi, dan juga tidak ditakdilkan, tidak dikata sebagai adil, sebagai thiqah, sebagai dhabit dan hafiz. Itu kata As-Sakhawi tentang mastur. Baik. Itu secara ringkaslah kalau nak dibahaskan tentang perbahasan tentang perawi yang mastur ataupun majhul. Jadi majhul ini terbahagi kepada juga para ulama bincang, majhul ini terbahagi kepada tiga kategori. Kategori yang pertama dipanggil majhul ain, jahalatu ain ar-rawi, iaitu tak diketahui ain dia, ataupun dia diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Itu juga dipanggil sebagai jahalatul ain. Ataupun majhul hal, yang disebut sebagai sifat pada zahir dan juga batin, iaitu majhul hal pada zahir dan batin, ataupun juga disebut sebagai zahir dan batin dipanggil majhul hal, dan juga majhul pada batin, zahirnya tahu tapi batinnya tak diketahui, maka dipanggil juga sebagai mastur. Jadi ada tiga pembahagian para ulama, adanya majhul ain, majhul hal dan mastur. Majhul ain, majhul hal yang mana berlaku pada zahir dan juga batin. Mastur maka pada batin sahaja yang tidak diketahui. Zahirnya adil tetapi batinnya tak diketahui, adakah dia ni melakukan penustaan ataupun tidak, ataupun adakah dia melakukan kefasikan yang lain. Baik, itu dipanggil mastur. Namun ketiga bahagian ini, maka Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala menyatakan cukup dengan dua bahagian majhul sahaja. Daripada tiga bahagian tadi, maka dimasukkan menjadi dua bahagian sahaja. Disebut dalam kitab Nukhbah dan juga Syarah Nukhbah Nuzhatun Nazar, maka beliau sebut fa in sumiyar rawi wa anfarada rawin wahidun biriwayati anhu fa huwa majhulul ain. Kalau seorang perawi itu bersendirian dalam pengriwayatannya dan orang mengambil riwayat daripada dia pun seorang saja yang meriwayatkan hadis tersebut, maka dia dipanggil majhul al-ain. Dan sekiranya in rawa anhu ithnan fasa'idan wa lam yuwaffaq fa huwa majhul hal. Kalau diriwayatkan daripada dia dua orang ataupun lebih dan tidak yuwaffaq, tidak disepakati, tidak ada jalan lain yang menyokong pengriwayatan tadi,
maka dia menjadi majhul hal ataupun mastur. Jadi majhul mengikut Al-Hafiz Ibn Hajar terbahagi kepada dua sahaja, iaitu majhul ain, dan yang kedua adalah majhul hal dan juga mastur, termasuk sekali dalam jenis majhul. Baik. Jadi majhul ini maka tak diketahui batinnya, mastur tadi tak diketahui batinnya, adakah dia dita'dilkan ataupun dijarahkan. Maka mastur, tersembunyi. Biasa kita dengar kalau wali, sebut mastur ni wali mastur. Wali, seorang wali yang Allah sembunyikan di kalangan hamba-hambanya. Ada wali yang masyhur, ada wali yang Allah zahirkan, Allah masyhurkan. Di kalangan para ulama, Allah masyhurkan mereka dengan keilmuan mereka. Dan juga Allah masyhurkan dengan amalan salihnya, dengan waraknya, zuhudnya. Adanya wali-wali Allah Ta'ala yang masyhur. Kan? Para ulama yang warak. Kalau di tanah Melayu kita adanya wali Songo, 9 orang wali yang mendakwah Islam di Nusantara ini. Dan juga tidak kurang di tanah Melayu kita juga ada 7 wali Melayu yang ramai kenal, dan dari 7 itu salah satunya antara Tok Kenali, juga salah seorangnya juga adalah Syekh Muhammad Nur Al-Khalidi, yang mana maqamnya berada di Kampung Sungai Cincin. Alhamdulillah pernah saya berkhidmat di masjid Kampung Sungai Cincin tersebut, menjadi imam di situ lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun. Maqamnya bersebelahan dengan masjid, antara ulama dan juga wali yang membuka Kampung Sungai Cincin tersebut, dan juga yang mana mendidik masyarakat di sekitarnya. Dulu ada juga pondok beliau, namun sekarang dah tidak ada, hanya ada masjid sahaja. Dan juga pernah saya membawa guru saya Syekh Dr. Yusri Rishdi As-Said Jab Al-Hasani hafizahullah ta'ala, ketika itu bersama dengan Ustaz Harun Nizam bin Ma'usin, juga bersama dengan Dr. Fakhrul Razi UKM. Pernah kami bawa Dr. Yusri, dan juga Ustaz Auza'i bawa Dr. Yusri ziarah ke maqam Syekh Muhammad Nur Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Dr. Yusri menyebut, Masya Allah, masjid dan tempat itu tempat yang barakah. Baik. Jadi adanya wali yang mastur, wali yang tak dikenali, yang tak diketahui, yang mana mungkin zahirnya kita tak nampak dia sebagai tanda seorang wali, tapi dia di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita dituntut untuk husnuzan, berlapang dada dengan semua orang. Kita melihat semua orang itu adalah baik, yang tak baik adalah kita. Itu menyebabkan kita tidak sombong dan bongkak dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Maka kita melihat orang lain lebih baik daripada kita. Kita yang banyak dosa, yang ada kekurangan. Baik itulah kata para ulama, guru-guru kami di Mesir, bila menyebut bahawa la ya'riful wali illa wali. Maka tidak diketahui seorang wali itu melainkan seorang wali itu mengenali akan walinya. Kerana mengetahui pada sirnya, pada dalaman rohaninya itu, maka ternampak terpancar pada zahirnya. Ini basirah para ulama, para awliya, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perihal tentang wali ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin barangkali di kalangan kita itu yang solat di masjid, sekarang mungkinlah tak boleh ramai solat di masjid, kan? Dan solat berjemaah itu mungkin di kalangan itu ada di kalangan yang solat itu ada di kalangan wali mastur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak masyhur, orang tak kenal dia. Dia bukan famous, dia tak terkenal langsung di sisi manusia, tapi dia terkenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya sentiasa zikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohaninya hidup dengan sentiasa mengingati Allah dengan ibadah di tengah malam dengan bacaan Al-Quran. Maka ini wali mastur yang Allah sembunyikan daripada kita. Ya Rab. Jadi kita ni janganlah berlumba-lumba nak masyhur, jadi orang yang terkenal di mata manusia, tapi berlumba-lumbalah untuk menjadi masyhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
biar orang tak kenal kita, tapi Allah mengenali kita. Seluruh penduduk langit mengenali kita, yang kita ini dekat dan hampir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbalik kepada tentang rawi al-mastur dalam ilmu mustalah hadis. Tadi rawi mastur dalam ilmu tasawuf. Baik. Jadi bila balik kepada tentang rawi mastur tadi, semua tentang hadis hasan ialah hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang mastur. Jadi adakah satu saja jenis hadis hasan li ghairihi ini yang ada rawi mastur saja ke? Maka tidak. Kata para ulama, al-Imam al-Juhuri dalam hasyiahnya, dalam menghuraikan tentang Manzumah Baiquniyah ini, menyebut bahawa baik. Mungkin tengok contoh sikit bagi faham. Bagi faham sikit. Kita tengok contoh tentang majhul ain tadi. Majhul ain tadi. Contohnya, misal rawi majhul ain ini adalah Amru Dzu Murrin. Amru Dzu Murrin ini, dan juga Jabbar At-Tai. Amru Dzu Murrin dan juga Jabbar At-Tai, yang mana tidaklah diriwayatkan kepada kedua-dua perawi tadi melainkan Abi Ishaq As-Sabi'i. Abi Ishaq As-Sabi'i. Amru Dzu Murrin ni antara tabi'in juga, Jabbar At-Tai juga antara tabi'in juga, tetapi tak diketahui adakah dia ditakdilkan ataupun dia ni ditajrihkan oleh para ulama. Maka dia diriwayatkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu taala, juga antara tabi'in. Abu Ishaq Amru bin Abdullah As-Sabi'i, wafat tahun 127 Hijrah, antara seorang yang alim, seorang ahli hadis, ahli Kufah dan muhaddis di sana di Kufah, dan juga antara muhaddis pada zaman dia, antara perawi dalam sanad hadis. Maka dia Abu Ishaq As-Sabi'i ini meriwayatkan daripada Amru Dzu Murrin, dan juga dia meriwayatkan daripada Jabbar At-Tai. Hanya dia saja yang meriwayatkan daripada kedua-dua perawi tadi. Maka dipanggil sebagai majhul ain. Yang mana Abu Ishaq As-Sabi'i ini, masya-Allah, seorang yang Allah panjangkan umurnya juga, dan beliau pada penghujung usianya, makna tak nampak, matanya tidak nampak pada penghujung usia dia. Dan dia antara tabi'in, antara ulama yang banyak dalam berpuasa, puasa sunat, puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari pada setiap bulan, dan beliau membaca Quran dan mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Masya-Allah, seorang yang alim, yang abid, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana juga disebutkan tentang kelebihan Abi Ishaq As-Sabi'i ini, maka kata Ali bin Al-Madini, guru pada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menyebut bahawa dipelihara ilmu ini kepada umat Islam daripada 6 ulama. Dipelihara ilmu ini di kalangan umat Islam oleh 6 orang. Maka 6 orang ini memelihara ilmu dalam Islam ini. Siapakah dia? Kata Imam Ali Al-Madini, kata fali ahli al-Kufah Abu Ishaq wal A'mash. Ini Abu Ishaq As-Sabi'i dan juga A'mash daripada ahli Kufah. Wali ahli Basrah, daripada penduduk Basrah, para ulama yang melihara akan ilmu ini ialah Qatadah, Yahya bin Abi Kathir, Qatadah, Yahya dan juga Ibnu Abi Kathir. Dan bagi penduduk Madinah ialah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Jadi cukup 6.
di Kufah Abu Ishaq A'mash, di Basrah Qatadah, Yahya dan Ibnu Abi Kathir, dan juga di Madinah ialah Imam Az-Zuhri. Baik. Baik. Itu contoh majhul lain lah. Okey, jadi majhul hal yang mana diriwayatkan oleh dua orang perawi dan ke atas, dan juga tidaklah sokong oleh perawi yang lain, maka dia menjadi majhul hal ataupun mastur. Baik. Jadi bila sebut tadi dalam perbahasan ma fi isnadihi mastur, maka adakah semata-mata rawi mastur saja? Tidak. Kata para ulama, bukan sekadar hanya rawi yang mastur saja dalam suatu hadis hasan li ghairi itu. Jadi boleh jadi juga suatu hadis hasan li ghairi itu yang asalnya dhaif itu disebabkan oleh su'al hifzi. Mungkin perawinya perawi yang su'al hifzi. Maka perawinya diketahui adil, tetapi su'al hifzi, buruk hafazannya, kurang pada hafazannya. Ataupun juga disifatkan sebagai ghalat, banyak kesalahan dalam pengriwayatan hadisnya, ataupun khata', banyak berlakunya kesalahan-kesalahan pada pengriwayatan hadisnya, ataupun berlakunya mudallas, berlakunya tadlis, kesamaran pada sanad pengriwayatan hadis. Sebab ada di kalangan para rawi yang suka membuat tadlis dalam pengriwayatan sanad hadis, dalam menyamarkan guru dalam sanad hadis tersebut, ataupun perawi dalam sanad hadis tersebut, sehingga tak diketahui adakah dia mendengar direct daripada gurunya ataupun tidak, dengan menggunakan an-an, hadis mu'an-an. Baik, ataupun berlakunya sanad yang inqita', terputus, khafif sedikit. Baik, maka kesemua itu juga boleh berlaku pada hadis dhaif, tapi dengan syarat. Nah, maka ada beberapa syarat untuk menentukan hadis hasan li ghairi ini diangkat daripada dhaif menjadi hasan li ghairi, ini diangkat menjadi hasan li ghairi. Maka syarat itulah yang disebutkan selepas perbahasan tentang ma fi isnadihi masturun, dan juga dijelaskan oleh Syekh Hasan Mashaud, lam tatahaqqaq ahliyatuhu, mana dia ni mastur, lam tatahaqqaq ahliyatuhu, yang mana tidak dipastikan lagi keahliannya dalam pengriwayatan hadis. Jadi kalau dia mastur lah, maka tak diketahui keahliannya, adakah dia ditakdilkan ataupun dia ditajrihkan oleh para ulama hadis ataupun huffaz. Namun diikat tadi pula mastur saja. Kalau dia tidak mastur, kalau dia mastur, minta maaf, kalau dia mastur tapi syarat dia pula diterikat, mestilah, kata syarih pula selepas itu, ghaira annahu lam yakun mughaffalan wala kathiral khata'i fi ma yarwi. Tadi kita dah bincang hadis hasan li ghairi ni ialah hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang mastur, dan dia ada syarat dia, tak boleh mastur saja, tapi syaratnya ghaira annahu lam yakun mughaffalan. Lam yakun mughaffalan, tidak menjadi mughaffal, tidak pelupa, lalai dalam pengriwayatan hadis. Wala kathiral khata', dan tidak banyak melakukan kesalahan dalam pengriwayatan. Jadi wala kathiral khata' ini, kata para ulama tafsir, dia menguraikan maksud mughaffalan. Mughaffal ni lupa, lalai. Apa maksudnya? Ialah wala kathiral khata', itu tidak banyak melakukan kesalahan dalam pengriwayatan hadis. Walaupun dia mastur, majhul hal, maka mestilah tidak mughaffal, iaitu tidak banyak melakukan kesalahan dalam pengriwayatan fi ma yarwihi, terhadap apa yang diriwayatkan. Jadi mestilah tidak banyak melakukan kesalahan dalam pengriwayatan hadis. Okey. Namun kata para ulama, kalau banyak kesalahan itu selain daripada apa yang diriwayatkan, mungkin dalam bab lain lah, dia salah tu mungkin dalam bab kira, bab matematik, mungkin kira-kira salah, memang tak reti dalam bab matematik, maka salah dalam bab itu, maka
maka tidaklah menjejaskan kepada pengriwayatannya. Ini juga kata sebahagian para ulama. Dan juga syarat hadis yang diriwayatkan tadi, juga rawi hadis yang dhaif tadi mestilah juga perawi yang wala muttahaman bil kadzib. Kata Syekh Hasan Al-Mashhad rahimahullah, menyatakan juga syarat bagi suatu hadis itu menjadi hadis hasan li ghairih, yang asalnya dia adalah dhaif, maka dia mestilah perawi yang wala muttahaman bil kadzib, yang tidak dituduh sebagai melakukan pendustaan bil kadzib, pendustaan terhadap hadis. Jadi bila sebut wala muttahaman bil kadzib ini, terhadap tidak dituduh sebagai penipu terhadap apa yang diriwayatkan lah, apa yang diriwayatkan dalam hadis. Dan juga bila disebut tentang dituduh sebagai kadzib, maka yang dimaksudkan ialah yang mana dituduh melakukan pendustaan kepada hadis Nabi dengan sengaja lah. Dia memang sengaja dia ni nak melakukan pendustaan kepada hadis, kepada hadis-hadis Nabi. Maka itu maksud dituduh sebagai dusta dengan sengaja. Mana dia sengaja nak melakukan pendustaan kepada hadis-hadis Nabi. Dan juga syarat juga ialah wala yunsabu ila mufassiqin akhar. Hendaklah perawi tadi yang asalnya dhaif, maka dia mestilah wala yunsabu ila mufassiqin akhar, tidaklah dinisbahkan, disandarkan kepada sebab-sebab fasik yang lain selain daripada melakukan pendustaan kepada hadis. Mungkin dia ni buat perkara-perkara fasik lain lah, melakukan dosa-dosa lain, maka dia mesti tidak dikaitkan dengan mufassiq yang lain, perkara-perkara yang fasik yang lain. Macam kata dia tak dikritik sebagai orang yang mungkin tak solat, tidak menunaikan zakat, tak berpuasa. Dia adil, dia Islam, tetapi dia ni tak semayang. Maka dia di situ adanya fasik yang lain. Selain dia melakukan pendustaan, dia juga tidak disandarkan kepada fasik-fasik yang lain. Dahlah menipu, kemudian tak solat pula, maka itu dipanggil kadzib, dituduh sebagai kadzib, dan juga adanya mufassik yang lain. Baik. Kenapa dusta ini termasuk dalam fasik? Sebab disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang melakukan pendustaan kepada aku, kata Nabi SAW, muta'ammidan, dengan sengaja melakukan dusta terhadap hadis Nabi, maknanya mereka-reka hadis Nabi, memalsukan hadis Nabi, maka kata Nabi falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah tempatnya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kata guru kami Al-Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jab Al-Hasani hafizallahu taala, hadis ini bukan saja menunjukkan kepada mereka yang memalsukan hadis Nabi, yang membuat mereka-reka hadis Nabi, tetapi juga hadis ini termasuk kepada golongan yang menafikan sesuatu itu hadis Nabi. Makna man kadzaba alayya muta'ammidan, bukan sekadar mereka-reka hadis Nabi, mendustakan dengan sengaja, bukan saja mereka-reka hadis palsu, tapi termasuk juga mereka yang menafikan bahawa hadis itu adalah hadis Nabi. Jadi hati-hati untuk golongan yang menolak mentah-mentah hadis dhaif, kerana disebabkan ada perawi yang dhaif, terus tolak akan hadis dhaif tersebut. Maka bimbang takut termasuk dalam golongan yang kadzib terhadap hadis Nabi. Jadi kena lihat dulu hadis dhaif itu dhaifnya sebab apa. Kalau sebab memang perawi itu perawi yang muttaham bil kadzib, yang dituahmah sebagai pendusta, maka boleh ditolak. Dan perawi-perawi itu perawi yang kadzib, memang dusta, bohong, hadis palsu, yang periwayatnya perawi yang memang membuat hadis palsu, maka boleh ditolak. Tapi semata-mata kerana dhaif disebabkan si'al hifzi, disebabkan lemah ingatannya, sebab berlakunya ikhtilaf, maka tak boleh ditolak mentah-mentah. Kerana perlu dilihat nanti adanya jalur-jalur pengriwayatan lain, adakah disokong ataupun tidak dalam pengriwayatan tersebut. Sekalipun kalaulah dia tidak disokong dalam pengriwayatan lain, maka dia hadis yang dhaif tapi tidak kuat. Dia ada dhaif yang syadid, ada dhaif yang tidak syadid. Maka dhaif yang tidak syadid tadi
maka masih boleh digunakan beramal dalam bab fadail amal. Disebutkan oleh para ulama-ulama hadis, para jumhur para ulama hadis. Maka boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif dalam bab fadail amal yang dhaifnya tidak terlampau syadid. Dan terdapat padanya aslul am, adanya usul nas yang umum yang menaungi hadis dhaif tadi. Dan juga kita beramal dengan hadis dhaif tadi kerana ihtiyat, berhati-hati agar kita tidak mengatakan yang dia ni betul-betul adalah hadis Nabi dan juga tidak menafikan dia adalah sebagai hadis Nabi. Maka itu kenapa para ulama berpegang boleh beramal hadis dhaif dalam bab fadail amal agar tidak menafikan yang hadis itu adalah hadis Nabi. Takut-takut memang dia adalah hadis Nabi tetapi dhaif disebabkan perawinya lemah ingatan, su'al hifzi sahaja. Tapi matannya memang betul datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Itu syarat yang seterusnya. Tadi kita dah sebut syaratnya mestilah tidak mughaffal, tidak banyak melakukan kesalahan dalam pengriwayatan, kemudian juga tidak dituduh sebagai kadzib, pendusta, tidak dinisbahkan kepada fasik, sebab-sebab fasik yang lain, dan juga kata Syekh Hasan Al-Mashhad rahimahullahu taala, maka untuk menjadikan sesuatu itu hadis hasan li ghairi yang asalnya adalah dhaif, maka mestilah wa taqawwa bi mutabi'in aw syahid, mestilah dia dikuatkan. Maka dia menjadi kuat disebabkan mutabi', maka dia disebabkan adanya mutabi' ataupun syahid, ataupun diriwayatkan dengan jalan pengriwayatan yang lain yang seumpama dengannya. Ataupun dalam bahasa lain kata para ulama, kata Syekh Abdullah Sirajuddin dalam syarah Manzumah Baiquniyah, maka beliau menyebut wa'tadada birawin mu'tabarin, maka dia dikuatkan. Maka hadis ini dikuatkan ataupun disokong, dibantu dengan perawi yang mu'tabar, perawi yang memang yang mu'tabar, yang diiktiraf oleh para ulama hadis. Apa maksud rawi yang mu'tabar? Kata para ulama, hendaklah hadis yang diriwayatkan tadi disokong oleh rawi yang mu'tabar. Maka tadi ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang mungkin lemah, dhaif, tapi periwayatan ini disokong oleh rawi yang mu'tabar. Apa maksud rawi yang mu'tabar? Iaitu rawi yang kedudukannya ini ayyakuna fawqahu aw mislahu. Rawi yang jadi mu'tabar, yang menyokong, yang menguatkan hadis yang lemah tadi, mestilah fauqahu, mestilah dia lebih tinggi darjatnya daripada hadis yang hendak disokong tadi. Maka rawi yang mu'tabar ini mestilah lebih tinggi fauqahu daripada rawi yang hendak disokong. Ini menyokong, penyokong, yang disokong. Maka yang nak menyokong ini mesti tinggi kedudukan rawinya, ataupun mislahu, sama darjat. Dari segi adil dan dhabitnya itu sama. Maka dia sama darjatnya. Maka barulah dia boleh diangkat darjatnya daripada dhaif kepada hasan li ghairi. Dan juga kata para ulama, la dunahu aw aswa halan minhu. Tak boleh riwayat yang nak menyokong, yang sebagai penyokong, nak menyokong hadis yang lemah tadi, tak boleh dunahu, tidak boleh rendah martabat rawinya dari segi adil dan dhabitnya, dan juga tidak boleh aswa' halan, lebih dahsyat, lebih teruk kedudukannya daripada sanad ataupun rawi yang hendak disokong tadi. Ini disebutkan, dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Syarah Nukhbatul Fikar ataupun Nuzhatun Nazar. Maka dia disokong oleh mutabi' ataupun syahid. Jadi maksudnya kita nak difahami, maka asal hadis tadi, hadis hasan li ghairihi ini asalnya ialah hadis dhaif, hadis yang dhaif, disebabkan sebab-sebab yang disebutkan tadi. Mungkin disebabkan adanya perawi yang mastur, yang tak diketahui dia punya batinnya adakah ditajrih ataupun ditakdilkan. Mungkin ada perawi yang si ataupun su'al hifzi, yang buruk hafazannya. Ada yang perawi yang mukhtalat, berlaku ikhtilat, pencampuran pengriwayatan dalam mungkin di penghujung usia,
Awalnya mungkin okey, di penghujung usia mungkin dah berusia, dah berumur, dah tua, ada perawi yang mungkin ingatannya tidak kuat, di penghujung-penghujungnya maka berlaku ikhtilaf dalam pengriwayatan hadis. Kan adanya perawi yang melakukan tadlis, kesamaran dalam pengriwayatan dalam sanad hadis tersebut. Maka asalnya dia menjadi dhaif, hadis hasan li ghairihi ini. Namun dia menjadi hasan li ghairihi ini disebabkan ada jalan lain, adapun ada jalur lain yang menyokongnya ataupun yang muwafaqah, yang menyamai pengriwayatan hadis tersebut. Maka sebab itulah dinamakan sebagai hasan li ghairihi. Kalau contohnya nak faham secara logiknya, contohnya kita ada orang yang sihat, maka dia boleh naik tangga ke tingkat yang 10 dengan diri dia sendiri, maka dia dipanggil sebagai kuatlah ataupun sihat ataupun baik, hasan, kita hasan. Tetapi ada seorang tu dia ni lemah, tak sihat, kan, dia sakit, tetapi dia boleh juga naik ke tingkat 10, dengan dibantu, mungkin ditolak oleh orang yang sihat tadi dengan kursi roda ke, naik lift ke ataupun naik eskalator ke, maka dia boleh naik juga ke tingkat yang ke-10 tapi dibantu dengan orang lain. Maka demikian hadis hasan li ghairi ini, maka asalnya adalah dhaif tapi dia diangkat darjatnya kepada hasan li ghairi kerana dibantu oleh jalur sanad yang lain yang lebih kuat daripada, yang sama taraf tapi yang lebih kuat daripada dia. Baik, maka itu dipanggil adanya mutabi' dan juga syahid. Mutabi' dan juga syahid. Baik, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wal mutabi'u ma ruwiya bil lafzi wasyahidu ma ruwiya bil ma'na faqat. Adapun mutabi' itu yang mengikut ataupun yang menyamai ialah apa-apa yang diriwayatkan dengan lafaz dan syahid, sebagai syahid, sebagai saksi kalau terjemah lughah segi bahasanya, maruya bil ma'na faqat, apa-apa ataupun hadis yang diriwayatkan dengan riwayat makna sahaja. Tadi mutabi' apa-apa yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama, ataupun syahid ialah apa-apa yang diriwayatkan dengan riwayat makna sahaja faqat. Dan untuk makluman, para muhaddisin al-qudama, para ulama hadis yang terdahulu, mereka ni tidak membezakan antara syahid dengan mutaba'ah. Dia ada mutabi', ada mutaba'ah. Baik. Kebanyakan para ulama terdahulu menamakan syahid sebagai mutaba'ah, mutaba'ah sebagai syahid. Ini para ulama hadis mutaqaddimin, al-qudama. Jadi itu pada awalnya lah. Namun pada hari ini telah berlaku istiqrar istilah hadis, maka sudah tentulah di sana ada beza antara mutabi' ataupun mutaba'ah dengan syahid ataupun syawahid, segi jamak dia. Baik, apa maksud mutabi'? Tadi disebutkan tadi maruya bil lafzi, apa-apa yang diriwayatkan dengan lafaz, disebutkan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala. Kita nak faham lagi makna mutabi' ini. Mutabi' dari segi juga dinamakan sebagai tabi'. Mutabi' at-tabi' juga maksudnya. At-tabi' dari segi bahasa, kita ikut, kita wafaqa, kita ikut, kita setuju, kita sepakat, dipanggil tabi' ataupun wafaq, sebagai mutabi' ataupun tabi'. Dari segi istilah, kata para ulama, ialah al-hadis alladhi yushariku fih, hadis yang berkongsi padanya, ruwatuhu, perawi-perawinya itu berkongsi, rawat al-hadis al-fardi lafzan wa ma'na, yang mana hadis yang berkongsi padanya, yang mana perawi-perawi hadis ini berkongsi pada pengriwayatan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis secara fard, secara bersendirian, secara lafaz dan juga makna. Maka
ada riwayat lain yang juga berkongsi hadis yang sama pada lafaz dan juga maknanya, ataupun mungkin sama pada makna, lafaz berbeza sedikit, tetapi ittihad as-sahabi, tapi sama dari segi perawi sahabatnya sama, satu ya. Itu dipanggil sebagai mutabi'. Hadis yang berkongsi dalam pengriwayatannya terhadap satu hadis yang diriwayatkan mungkin pada asalnya fard, bersendirian, hadis yang fard, tapi diriwayatkan oleh jalur sanad yang lain yang sama lafaz dan juga maknanya, ataupun sama pada maknanya, dengan ittihad, sama berkongsi pada seorang sahabat sahaja. Berkongsi pada seorang sahabat sahaja. Itu dipanggil sebagai mutabi'. Okey. Jadi dia ada mutaba'ah yang tam dan ada mutaba'ah yang qasirah. Kalau mutaba'ah tadi disebut sebagai ataupun sebagai tabi', sebagai mutabi' sebagai tabi', mutaba'ah sebagai muwafaqah. Maka mutaba'ah ini ada mutaba'ah yang dimaksud, kalau segi istilah maksudnya yusyarikur rawi ghairahu fi riwayat hadis, iaitu seorang perawi yang berkongsi dengan perawi yang lain dalam pengetahuan hadis tadi, maka dia sama dari segi pengriwayatannya pada lafaz dan juga makna, ataupun pada makna. Yang disebut tadi pada ittihad sahabat, pada berkongsi seorang sahabat sahaja. Pada penghujung sanad tadi sampai sahabat yang satu, sahabat yang sama. Tapi mungkin jalur sanadnya itu berbeza, guru-guru dan perawi-perawinya itu berbeza, namun sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, maka di sahabat yang satu. Jadi ada yang mutaba'ah yang tam dan ada mutaba'ah yang qasirah. Mutaba'ah tammah iaitu berkongsian perawi tadi dalam pengetahuan hadis pada awal sanad itu, maka sama sampailah kepada penghujung sanad. Dan ada pun mutaba'ah qasirah, maka berlakunya perkongsian perawi dalam pengriwayatan tadi pada pertengahan sanad. Pada awalnya mungkin tak sama, tapi pertengahan sanad itu sama, dipanggil sebagai mutaba'ah yang qasirah. Mutaba'ah yang qasirah. Adapun syahid, syahid tadi disebutkan oleh Syekh Hasan Masyad, ma ruwiya bil ma'na faqat, apa-apa yang diriwayatkan dengan makna faqat, yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan dengan makna sahaja. Dan kata para ulama, syahid ialah hadis yang diriwayatkan dengan makna hadis yang lain. Maknanya diriwayatkan dengan makna hadis yang lain, tapi makna hampir sama dalam pengriwayatan hadis tadi. Ataupun lafaz atau lafzihi min tariqin sahabi akhar, ataupun dengan lafaznya dengan jalan sahabat yang lain. Ini panggil sebagai syahid. Tadi mutabi' sahabat yang satu, tapi syahid sahabat yang lain. Maka itu dipanggil sebagai syahid. Jadi tujuan syahid ini, kata para ulama, adalah untuk menjelaskan bayan tawatur minas sahabah, untuk menjelaskan adakah ramai sahabat yang dalam pengriwayatan hadis tadi yang pada makna yang hampir sama. Jadi kalau mungkin banyak, ia menjadi darjat yang mutawatir. Tapi kalau tak sama, maka dia menjadi ahad lah. Kalau tak banyak, jadi menjadi hadis ahad. Dan juga boleh jadi untuk isbat akan ziyadat pada matan, pertambahan-pertambahan pada matan tadi, maka dengan adanya syahid tadi daripada sahabat Nabi yang lain, katalah satu daripada Abu Hurairah, hadis yang sama tapi diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, maka dia dapat menguatkan kalau berlaku ziyadat pertambahan dalam matan hadis, dalam matan hadis. Dan juga untuk menguatkan, dan tujuan adanya syahid tadi juga adalah untuk menguatkan taqwiyah, menguatkan hadis sekiranya dhaif yasir. Dhaif yang tadi ni, dia dhaif yang yasir, maka syahid tadi boleh menguatkan hadis yang dhaif yang yasir tadi, yang sedikit lemah tadi. Tapi kalau syahid tadi nak menyokong hadis yang memang syadid lemah, syadid sangat kuat lemah dia, maka ataupun adanya perawi yang muttaham dengan kazib,
dituduh sebagai kazib, maka tak bolehlah dikuatkan tadi. Dan juga mungkin untuk menjelaskan sebahagian rumut, sebahagian kesamaran dalam matan hadis. Itu peranan syahid. Syahid tadi. Dan juga untuk menjelaskan mungkin zaman, tempoh, waktu hadis itu, waktu peristiwa-peristiwa yang disebutkan hadis tersebut, dan mungkin tempat-tempat tertentu berlakunya peristiwa-peristiwa tersebut, maka syahid tadi juga membantu dalam menjelaskan zaman dan juga makan yang terdapat pada hadis ataupun yang selain daripada kedua-dua perkara tadi. Baik. Jadi itu tentang mutabi' syahid. Dan kalau juga disebutkan oleh para ulama, antaranya al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan tentang mutabi' dan juga syahid ini dalam syarah Nukhbatul Fikar. Beliau menjelaskan tentang contoh mutaba'ah tammah dan juga mutaba'ah qasirah dan juga syahid. Dan dia buat contoh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um daripada Imam Malik, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Asy-syahru tis'un wa 'ishrun." Bulan ada 29 hari. "Fala tasumu hatta taraw al-hilal." Jangan kamu berpuasa melainkan setelah melihat akan hilal, anak bulan. "Wala tuftiru hatta tarawhu." Dan jangan kamu berbuka, yakni berbuka puasa, yakni menghabiskan puasa Ramadan, hatta taraw, sehingga kamu nampak hilal. Hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau kamu ghumma, diteduh ataupun dilindungi, tak nampak akan anak bulan tadi, anak bulan Syawal, alaikum fa akmilu iddata 30, maka sempurnakanlah bilangan puasa kepada 30 hari. Baik. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um daripada Imam Malik, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Ibnu Umar. Dan di sini adanya mutaba'ah tammah dan juga mutaba'ah qasirah dan juga syahid terhadap hadis tadi. Apa dia mutaba'ah tammah? Apa dia mutaba'ah? Riwayat yang muwafaqah, yang bersamaan dengan riwayat Imam Syafi'i tadi, yang sempurna daripada awal sanad. Iaitu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, daripada Imam Malik dengan sanad seperti Imam Syafi'i tadilah. Sanad Imam Malik daripada Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar. Jadi sahabat yang sama, Abdullah Ibnu Umar, maka sahabat yang sama. Dipanggil mutaba'ah tammah. Sebab daripada Imam Malik itu sampailah kepada Ibnu Umar, maka semuanya adalah sama. Adapun mutaba'ah qasirah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada jalan Asim bin Muhammad, daripada ayahnya Muhammad bin Zaid, daripada datuknya Abdullah bin Umar, dengan lafaz fakamilu 30. Sedikit berbeza pada lafaz, tapi makna sama. Sahabat pun sama daripada Abdullah bin Umar, tetapi berbeza pada jalur sanad gurunya. Daripada Ibnu Khuzaimah tadi, Asim ambil daripada bapaknya Muhammad bin Zaid, daripada datuknya Abdullah bin Umar. Maka di hujung saja sama pada hujung, itu sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar. Itu mutaba'ah qasirah. Ada mutaba'ah yang ketiga ialah syahid, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i daripada riwayat Muhammad bin Hunain daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bersabda, fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata. Jadi hadis ini sebagai syahid yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan jalan pengriwayatan daripada Muhammad bin Hunain daripada Ibnu Abbas. Jadi sahabat berbeza. Tadi sahabat yang pertama ialah Ibnu Umar, yang kedua ini syahid ialah Ibnu Abbas. Maka sahabat yang berlainan dipanggil syahid, yang mana maknanya lebih kurang sama, lafaz dan mungkin makna lebih kurang sama, dipanggil sebagai syahid. Jadi nampak ada mutaba'ah tammah dan mutaba'ah qasirah, dan kemudian ada yang juga syahid. Jadi kata Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullahu ta'ala, kita sambung sikit lagi untuk habiskan, iaitu contoh yang dibawa dalam oleh Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullahu ta'ala ini
Beliau menyebut misalnya misal hadis hasan li ghairih. Misaluhu ma rawahu Tirmidzi an Hushaim an Yazid an Abdurrahman an al-Bara'i marfu'an inna haqqan 'alal muslimina ay yaghtasilu yawmal jumu'ah al-hadits. فهشيم ضعيف لتدليسه لكن لما تابعه أبو يحيى التيمي كان حسنا. Baik. Kata Syekh Hasan Mashhad rahimahullah ta'ala, contoh hadis hasan li ghairi ialah apa-apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi riwayatkan hadis ini daripada bab solat, pada kitab solat, pada bab ma jaa fi siwak wa tayyib yaum al-jumu'ah. Hadis yang ke-528 sehingga hadis yang ke-529. Maka disebutkan beliau mengambil riwayat daripada Hushaim, daripada Yazid, daripada Abdurrahman, daripada Bara bin Azib marfu' sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna haqqan 'alal muslimin, sesungguhnya hak bagi orang muslim itu ialah hendaklah dia mandi pada hari Jumaat. Ini sunat untuk mandi pada hari Jumaat dan mengenakan wangi-wangian pada hari Jumaat untuk datang solat Jumaat. Jadi kata Syekh Hasan Mashhad rahimahullahu taala, fa Hushaimun, kan Hushaim, maka Hushaim ini Hushaim ibnu Bashir Ibn al-Qasim bin Dinar as-Silmi atau Salami, seorang yang hafiz dan di Baghdad, seorang siqah yang thabat, namun banyak melakukan tadlis dan juga irsal khafi. Ini kata para ulama. Jadi itu Hushaim bin Bashir, yang mana dia adalah dhaifun li tadlisih. Dia dhaif disebabkan dia banyak melakukan tadlis, melakukan kesamaran dalam sanad pengriwayatan hadis. Sama ada mu'an'anah ataupun mungkin dia melakukan tadlis syuyukh, tadlis pada guru-gurunya. Baik. Yang mana beliau riwayatkan daripada Yazid bin Abi Ziyad. Yang mana Yazid bin Abi Ziyad riwayat daripada Abdurrahman. Yang mana Abdurrahman bin Abi Layla, antara imam tabi'in dan juga siqah. Yang mana Abdurrahman bin Abi Layla ini meriwayatkan daripada Bara bin Azib, Al-Bara bin Azib, seorang sahabat Nabi yang masyhur. Baik. Al-Bara bin Azib, antara sahabat Nabi yang masyhur. Beliau wafat tahun 72 Hijrah, pada umurnya lebih kurang 80 lebih tahun di Kufah ketika pemerintahan Mus'ab bin Zubair. Dan beliau, antara hadis beliau ini, beliau riwayatkan lebih kurang 305 hadis. Dan dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari ada 22 hadis. Dalam Sahih Bukhari Muslim lah, dalam riwayat Imam Bukhari ada lebih kurang 15 hadis, dan dalam riwayat Imam Muslim ada 6 hadis lebih kurang. Baik. Jadi dalam pengriwayatan ini maka Hushaim ini dhaif disebabkan dia melakukan tadlis. Namun kata Syekh Hasan Mashhad, lakin lamma taba'ahu, tapi bila hadis ini apabila dia disokong taba'ahu Abu Yahya At-Taimi, maka Abu Yahya At-Taimi ini menyokong pengriwayatan daripada Hushaim ini. Juga dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, maka hadis ini dihukumkan sebagai kana hasanan. Maka dia dihukumkan tahsin oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Maka disebabkan disokong, riwayat Hushaim itu disokong oleh riwayat Abu Yahya At-Taimi ini, maka dia menjadi hadis hasan. Asal dia dhaif, tapi sebabkan dia disokong dengan pengriwayatan Abu Yahya At-Taimi ini, maka dia menjadi hadis hasan li ghairih. Dan juga kata Syekh Abdullah Sirajuddin, bagi matan yang sama ini,
tentang hak bagi orang Islam itu hendaklah mandi sunat pada hari Jumaat, maka dia juga adanya syahid, adanya riwayat yang juga menyokong daripada sahabat yang lain, iaitu daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka juga dihukumkan sebagai hadis hasan. Maka sebab itulah hadis Husaim tadi diangkat menjadi hasan li ghairih, yang asalnya dia adalah dhaif, namun setelah ada riwayat daripada Abu Yahya At-Taimi, maka dia menjadi hasan li ghairi. Baik, habis di situ perbahasan pada contoh hadis hasan li ghairi. Jadi nanti insya-Allah akan datang kita akan sambung sedikit lagi berkenaan dengan hukum hadis hasan dan juga faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis hasan. Adanya beberapa istilah-istilah penting yang perlu kita tahu juga membahaskan tentang hadis hasan. Jadi wallahu alam, setakat ini dahulu pada malam ini. Ada sebarang soalan ke? Tak ada sebarang soalan. Jazakallah, terima kasih kepada mereka yang bersama-sama mengikuti dalam perbincangan atau perbahasan ilmu mustalah hadis yang menggunakan merujuk kepada kitab At-Taqrirat Saniyah ini. Maka mudah-mudahan Allah berkati kita semua dalam nak memahami dan mendalami ilmu mustalah hadis, dan insya-Allah mudah-mudahan dapat kita mengukuhkan ilmu mustalah hadis ini yang membantu dalam kita nak berkhidmat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi sedikit perbahasan tentang hadis hasan ini, dan kemudian kita akan beralih pula kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu tentang hadis dhaif. Wallahu alam. Jadi kita tangguh dengan sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi memang hari ini agak banyak istilah-istilah yang kita pelajari, namun diharapkan dapat kita fahami tentang hadis hasan li ghairihi ini. Kemudian ada perbahasan juga tentang mutabi' dan juga syahid dan juga majhul, adanya mastur, ada majhul ain, majhul hal dan juga mastur. Jadi mudah-mudahan dapat juga sedikit ilmu kita pada malam ini, dan jangan pening kalau ni kita cuba ulang, cuba rujuk balik, tengok balik untuk kita fahami akan istilah-istilah tersebut. Memang bila kita berbincang tentang ilmu mustalah, memang kita akan bermain dengan istilah-istilah para ulama, dan bahkan kadang-kadang istilah itu juga berbeza mengikut para ulama. Kadang bila bincang tentang istilah majhul juga ada juga istilah tersendiri oleh Ibnu Abi Hatim, oleh Abi Hatim Ar-Razi. Dia ada istilah dia tersendiri dalam majhul. Maka memang akan banyak kita memperkatakan tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis ini. Baik, Allah alam, harapnya dapat difahami. Jadi sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
طيب نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis